bahagia dengan apa yang kita ada. Cintailah, sayangilah, hargailah apa yang ada di tangan kamu, bukan apa yang belum dalam genggaman kamu. Walaupun nampak macam rezeki nak datang ataupun nak dapat keuntungan, tetapi jangan sampai mendengar guruh di langit, air tempayan dicurahkan. Ini pun satu penasihat dan kekuatan yang kita nak ambil. Sebab itu sekali lagi dalam menjalani kehidupan ini, maka kita harus mengambil kira bagaimana agaknya untuk kita merasakan bahawa setiap yang ada pada kita adalah nikmat terbesar. Setiap yang Allah anugerahkan kepada kita itu adalah anugerah yang benar-benar kita terima dengan penuh ikhlas, kita terima dengan penuh syukur dan kita terima dengan penuh hati-hati, supaya apa saja nikmat, rahmat, kekuatan yang Allah bekalkan, kelebihan yang Allah berikan kepada kita tidak membuat kita sombong, tidak membuat kita rasa kita lebih dari orang lain, tidak membuat kita senang-senang mencaci orang lain, tidak membuat kita merendah-rendahkan orang lain. Kerana ulama sudah mengatakan, orang yang baru ilmunya sejengkal, kalau pepatah Melayu, kalau kail panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Artinya, kalau baru belajar sikit ilmu, tak payah berlagak macam orang hebat-hebat benar. Ini sebab ulama mengatakan sebab tu daripada tanda orang yang menuntut ilmu tahap 1. Kita anggap tahap 1 lah, okey. Tahap 1 biasanya orang yang baru belajar menuntut ilmu sangat mudah sombong dengan ilmunya. Sangat mudah sombong dengan ilmunya. Ini kena kita ingat ni. Kita ni sentiasa belajar dan belajar dan jangan sampai kita punya rasa sombong kerana kita sudah sempat ditemukan Allah setiap petang. Jangan. Kita diberikan ruang dan kesempatan oleh Allah untuk menyemak diri, bukan menyemak orang lain. Untuk merasakan syukurnya kehadrat Allah, bukan sekadar syukur di bibir, tetapi syukur yang membuat kita lebih taat. Bertambah ketaatan. Bila bertambah ketaatan bermakna bertambah baik hatinya, bertambah pemurah orangnya, bertambah santun orangnya, bertambah kita erat hubungannya, bertambah ikhlas ibadahnya. Bertambah ikhlas ibadahnya, sebab nak ikhlas inilah yang paling sulit. Okay? Sebab itu kita katakan nak menyembunyikan kebaikan yang kita buat. Nak menyembunyikan kebaikan yang kita buat sangat sulit. Kita yang seronoknya cerita, tadi kita tengok sembang petang, kemarin kita tengok YouTube ini, kemarin kita pergi tazkirah ini. Jangan. Okay? Jangan sampai kita bimbang bila kebaikan. Saya dah bertahun-tahun dah tak pernah lepas puasa Isnin Khamis. Jangan. Diam-diam. Orang yang ada ilmu, maka bila dia ilmunya benar, maka apabila dia beramal, dia sangat takut kalau orang tahu. Ini para salaf dulu, para sahabat dulu. Kita bimbang. Sebab itu kita kata Nabi pesan, kalau solat fardu kamu di masjid, kalau solat sunat kamu buat di rumah. Apa sebab solat fardunya di masjid untuk berjemaah, tapi kenapa solat sunatnya di rumah? Kerana tidak mahu orang lain tahu. Kamu buat solat sunatnya, solat sunat apa? Kamu buat berapa rakaat? Kamu baca surahnya panjang ke pendek? Kamu buat tengah malam ke, sebelum tidur ke, selepas tidur? Kamu buat berapa banyak? Berapa? Allahu Akbar. Jangan cerita. Ini kalau boleh minta pesan sangat-sangat. Jangan rasa kita ni pandai dah. Kita walaupun ada sijilnya, walaupun ada ijazahnya, tapi itu bukan penentu. Walaupun banyak ilmunya, lama belajarnya, tapi bukan penentu. Kerana ada ilmu yang berkah, ada ilmu yang tidak berkah. Okay? Ada amal yang Allah terima dan ada amal yang Allah tolak. Sebab itu bila sudah ada ilmu dan beramal,
Okey, itu merupakan satu syarat untuk kita merasa bahawa kita mengharap supaya Allah terima ibadah kita dengan syarat ilmu yang kita ada tidak membuat kita sombong. Ilmu yang kita ada tidak membuat kita rendahkan orang lain. Ilmu yang kita ada tidak membuat kita selalu cakap menyalahkan orang, menghina orang, sombong dengan orang. Siapa yang Allah bagi ilmu tapi sombong, Allah tidak teringin ibadahnya, Allah tidak terima ibadahnya, Allah tak andak ilmunya. Ni yang kita paling takut. Sebab itu kalau bersedekah, kalau memberi, memberilah seikhlas-ikhlasnya. Okay? Kalau senyum-senyumlah seikhlas-ikhlas. Kalau tegur, tegurlah seikhlas-ikhlasnya. Sebab ikhlas ini kunci nombor 1. Kita buat sungguh-sungguh derma lah ratus ribu pun. Tapi disebut-sebut kat orang. Habis. Tak jadi apa. Okay? Sebab itu kita kata, kita takut. Ibadah kita ini bukan ibadah yang Allah terima. Tapi ibadah yang Allah tolak. Okay? Kerana di dalam masa kita, ilmu yang kita dapat itu menambah kekuatan kepada kita untuk rasa lebih pandai, untuk rasa lebih tahu. Sedangkan kita ada tahu sikit je. Ilmu kita tak sampai sebesar kuku pun, bodohnya selaut. Okay? Pandainya sikit. No. Okay? Pandainya sikit. Okay? Tak pandainya selaut. Baiknya sikit. Tak baiknya banyak. Sebab itu sekali lagi, okay, para salaf masa lalu selalu menyembunyikan ibadah mereka. Tidak mahu diketahui orang. Tidak mahu katalah kalau contohnya Ibn Sirin kata kalau dia berpuasa, dia tak nak orang tahu supaya hatinya itu tetap membuat puasa kerana Allah. Ikhlas ibadahnya kerana Allah, bukan kerana orang. Sebab itu kita semak balik. Kita semak balik diri kita. Kita tambah ilmu, kita menambah kemahiran untuk apa? Untuk sombong dengan orang, untuk tunjuk dengan orang, untuk orang puji orang hebat, untuk dapat rezeki, untuk dapat duit banyak, untuk berniaga jadi dapat untung. Tak salah berniaga dan tak salah untung. Kita memang digalak kaya, sebab itu kamu diminta sedekah, kamu diminta berkorban, kamu diminta untuk zakat, kamu diminta untuk wakaf. Semua perintah ini membuat kita mesti jadi kaya. Tetapi jangan kaya itu dengan memiliki harta itu, dengan memiliki wang itu, kamu jadi memandang rendah pada orang yang tak memiliki apa yang kita miliki. Maka nak berubah ini. Baru rumah besar je kita dah setengah mati, berubahnya jadi macam-macam. Pada yang dulu rumah kecil je. Dari kereta kecil bagi kereta besar, rasa-rasa nak park tengah jalan. Tak nak park tepi jalan, nak bagi orang tahu ni kereta saya. Jangan. Sebab itu sekali lagi kita jemput orang datang rumah kita, bukan nak tunjuk rumah kita besar dan cantik. Tak. Kita nak rumah kita dapat berkah, yang datang tu bawa keberkahan. Bawa balik dia mengeluarkan segala kesulitan. Tapi hari ini ramai orang tak nak bawa orang pergi ke rumah. Rumah saya kecil, rumah saya tak kemas, rumah saya tak cantik. Nak tunggu rumahnya besar, rumahnya cantik, rumahnya hebat, baru nak jemput orang. Salah lagi. Jemput kerana nak tunjuk rumah kita besar. Oleh itu sekali lagi mari kita semak. Macam mana agaknya nak mendidik jiwa kita ini. Kita kemarin sudah dapat modal. Modal pertamanya mestilah orang yang benar-benar ada keimanan yang kukuh berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ahli sunnah wal jamaah. Kita dah ulang banyak kali. Mudah-mudahan. Kerana kalau nak dapat bijaksana ini. Hikmah ini. Atau hikmah. Bijaksana itu ataupun hikmah. Nak dapat bijaksana ini, menuntut ilmunya jangan berhenti.